1.4 Penyiasatan saintifik dalam biologi. Apakah maksud penyiasatan saintifik? Penyiasatan saintifik ialah satu kaedah yang sistematik digunakan oleh ahli sains ketika menjalankan kajian untuk selesaikan masalah atau menerangkan sesuatu fenomena alam. Kenapa kita perlu jalankan penyiasatan saintifik? Apakah tujuannya? Tujuan utama kita jalankan penyiasatan saintifik adalah untuk membuktikan bahawa hipotesis yang kita buat itu adalah sahih. Untuk menjalankan penyiasatan saintifik, ada beberapa langkah yang wajib diikuti supaya penyiasatan kita itu diterima sebagai penyiasatan yang sahih. Yang pertama langkahnya ialah kenal pasti dahulu masalah. Kedua, bina hipotesis. Ketiga, kenal pasti dan kawal pemboleh ubah dan juga kawal kaedah kita kumpul data. Yang keempat, rancang dan jalankan penyiasatan saintifik. Kelima, kumpul data. Keenam, interpretasi data menggunakan penaklukan saintifik. Ketujuh, buat kesimpulan. Dan akhir sekali, tulis laporan eksperimen. Baik, dalam langkah terakhir penyiasatan saintifik, ada bahagian laporan eksperimen. Tulis laporan eksperimen. Kenapa kita perlu tulis laporan eksperimen? Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan bahawa kita telah pun menjalankan eksperimen tersebut. Jadi eksperimen yang kita buat, hasil daripada eksperimen yang kita perolehi itu menjadi bermakna. Apabila kita telah pun menulis laporan membuktikan bahawa eksperimen telah pun dijalankan. Baik, bagaimana cara hendak menulis laporan eksperimen? Jadi di sini cikgu terangkan kerangka ataupun draft cara untuk menulis laporan eksperimen. Setiap laporan yang ditulis mesti mengandungi yang pertama pernyataan masalah. Pernyataan masalah mesti bermula dengan perkataan apakah atau adakah atau bagaimanakah, bergantung kepada jenis masalah yang telah dikenal pasti sesuai dengan langkah penyiasatan saintifik kita yang pertama. Dan hujung daripada ayat pernyataan masalah mesti ada tanda soal. Bermula dengan apakah dan berakhir dengan tanda soal. Kemudian hipotesis. Dalam ayat hipotesis mesti mengandungi pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, dan dalam ayat itu mesti menunjukkan adanya hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Contoh ayat awak boleh mula dengan semakin meningkat pemboleh ubah. Contoh, semakin meningkat suhu, maka semakin apa-apa-apalah. Yang bergantung kepada pemboleh ubahnya. Boleh mulakan juga dengan ayat apabila apa-apa meningkat, maka apa-apa tu meningkat atau berkurang. Ataupun boleh mula dengan jika apa-apa bertambah, maka apa-apa berkurang. So, apa-apa itu adalah bergantung kepada eksperimen yang kita buat. Apakah pemboleh ubah yang kita manipulasikan dan apakah pemboleh ubah yang bergerak balas. Kemudian pemboleh ubah, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Mesti ada ketiga-tiga pemboleh ubah. Cara hendak menulis pemboleh ubah, setiap pemboleh ubah itu mesti mula dengan parameter. Contoh parameter ialah saiz, jenis, jisim, bilangan. Itu contoh parameter. Jadi, contoh bilangan murid. Saiz apa? Tak kisahlah, itu adalah parameter.
Okey, yang keempat, bahan dan radas. Senaraikan semua sekali bahan dan radas yang terlibat dalam eksperimen. Apa beza bahan dan radas? Bahan itu adalah benda yang habis guna. Radas itu pula ialah alat-alat yang kita gunakan, alatan makmal yang kita gunakan. Contohnya bika, pembaris, itu semua adalah radas. Bahan pula contoh, katakanlah kita guna larutan, contoh asid hidroklorik. Itu adalah bahan. Ia adalah bahan yang habis guna, yang digunakan dan dihabis. Itu adalah bahan. Okey, kemudian spesimen ni, spesimen jika ada contoh kalau murid. Murid itu adalah spesimen. Ataupun katak. Katak tu adalah spesimen. Jadi kalau eksperimen tu ada melibatkan spesimen, kita boleh tulis. Kalau tak ada, tidak perlu. Dan seterusnya prosedur. Okey, prosedur ni adalah langkah-langkah ataupun cara kita menjalankan eksperimen tersebut. Dalam penulisan laporan, ayat dalam prosedur mestilah ayat pasif. Pasif maksudnya awak dah menulis ayat tu menunjukkan awak telah pun menjalankan eksperimen itu. Contohnya, alat radas disediakan seperti raja di atas. Disediakan tu berada di tengah. Jika ayat yang kita tulis tu kita merangka eksperimen, ayatnya lain, ya. Tapi kalau laporan, prosedur ayat mesti ayat pasif. Okey, keputusan biasanya kita buat dalam bentuk jadual. Kemudian kita ada buat graf, kan kita ada belajar graf, sama ada graf garis, chart tabah atau histogram, bergantung kepada jenis eksperimen kita. Kemudian perbincangan. Perbincangan ini kita akan huraikan balik. Okey, kalau nilai daripada graf tu bertambah atau berkurang, kenapa dia bertambah, kenapa dia berkurang, apa hubungannya. Okey, itu kita tulis dalam perbincangan. Dan akhir sekali, tuliskan kesimpulan. Ayat kesimpulan mesti bermula dengan ya, hipotesis diterima. Kemudian nokta sambung dengan ayat hipotesis. Contoh, ya, hipotesis diterima, nokta, semakin bertambah suhu, semakin berkurang. Contoh apa-apa. Okey, so itu contoh ayat kesimpulan.